Allah izinkan kita pada pagi ini. Baik. So, ada bunyi bersemut. Okey, boleh. Ni boleh tak ni? Boleh. Alhamdulillah, Allah izinkan kita pada pagi ini untuk bertemu pada waktu duha. Dan waktu duha ini di antara waktu yang di zaman Nabi SAW, mereka dan para sahabat, mereka belajar ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu para sahabat mereka mengambil ilmu daripada Nabi SAW. Saya petik satu kata-kata yang semalam kami sebutkan di Masjid MITC, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dia cerita, dia kata, mundu ji'na ila al-Madinah, semenjak aku datang ke Madinah, dia kata, maka kami tidak pernah meninggalkan majlis ilmu bersama dengan Nabi SAW. Cuma dia kata ada kekangan, sebab kita ni manusia perlukan kepada nafkah, cari rezeki. Jadi dia kata, aku dengan sahabat aku seorang Ansar, sebab sahabat ni bila Muhajirin dia sampai ke Madinah, mereka dipersaudarakan dengan orang Ansar. Jadi Umar Al-Khattab kata, aku tak pernah tinggal majlis ilmu dengan Nabi SAW. Tetapi dia kata kekangan kerja, sebab nak cari rezeki, maka aku bahagikan dengan sahabat dia yang Ansar ni, seorang sahabat Ansar, bahagikan. Satu hari aku pergi bekerja, sahabat aku ni pergi ke majlis ilmu. Kemudiannya pula satu hari lagi pula aku pergi ke majlis ilmu, dia pula pergi bekerja. Jadi maknanya dia rotate. So bila sahabat dia pergi ke majlis ilmu ni, dia balik, dia bawa balik ilmu dan diceritakan kepada Umar. Dan begitulah sebaliknya Umar kepada sahabat dia ni. Baik. Satu tauladan yang amat berguna yang kita dapat lihat di sini adalah bagaimana mereka, para sahabat, amat menitik beratkan soal ilmu, sehingga mereka sanggup untuk buat jadual dalam kehidupan mereka ni, supaya mereka tak terlepas daripada ilmu-ilmu yang terbaik yang mereka dapat kutip. So dia orang buat jadual. So macam itulah juga dengan kita, mungkin kekangan kerja kita, tapi Allah berikan pada kita masa 24 jam. Pada waktu yang sama, Allah berikan pada kita ni ruang untuk kita mencipta kebaikan dalam bentuk, jangan tunggu kebaikan itu datang, tapi kita yang kena create jalan kepada kebaikan. Sebab tu disebut di sana, al-waqtu illam ta'malhu fil khair ta'malhu fil syarr. Waktu ini kalau kita tak gunakan pada jalan kebaikan, kita akan gunakan pada jalan yang sebaliknya. Sebab tu nak tunggu lapang, kita tak akan lapang. Ada saja kerja nak buat. Kain baju kat rumah tu dah macam Bukit Uhud, tak lipat lagi, bukan? Baik, tapi benda boleh rancanglah. Baik, samalah juga dengan pinggan kat dapur, nak memasak. So benda ni benda yang boleh diaturkan. Benda yang boleh kita aturkan. Tak semestinya kalau basuh pinggan pukul 7, besok pun nak kena pukul 7. Tak semestinya lipat kain pada waktu malam, nak kena lipat waktu malam juga. So kita boleh rancang kehidupan kita. Orang yang cerdik, orang yang setiap masa dia merancang apa aktiviti yang dia nak lakukan. Maka begitulah mereka, para sahabat, sehingga mereka berkongsi masa dengan sahabat-sahabat yang lain. Baik, InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung, iaitu salah satu daripada nasihat Hatim Al-Asam rahimahullahu tabaraka wa ta'ala an. Ada 8 wasiat Hatim Al-Asam yang kita telah pun ceritakan tentang siapakah Hatim Al-Asam. Dan kita akan masuk pada pagi ini, iaitu faedah yang keempat daripada nasihat beliau. Qalal musannif rahimahullah, telah berkata pengarang kitab ini, wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain, mudah-mudahan kita dapat manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Dia kata, sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyaknya pengikut, lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya ini. Baik, perenggan ini cerita, dia kata ada orang, dia duk pandang pada kemuliaan dan keagungan. Baik, dia pandang pada dua benda. Okey, dia mencari dalam hidup dia ni kemuliaan. Okey, baik. Keagungan.
keagungan hidup. So yang ni disebut sebagai al-jah ataupun hubbul jah dalam istilah tasawuf. Hubbul jah, hubbu cintakan, al-jah bukan kak-jah. Hubbul jah ni cintakan pada kedudukan. Hubbul jah, orang yang mencintai kedudukan. Maka dia cari apa saja yang boleh dia mendapat kemuliaan, keagungan kedudukan ni, dia akan sanggup berhempas pulas. Susah pun tak apa, yang penting dapat pangkat, dapat nama. Di antara salah satu cara nak mendapatkan kemuliaan dan keagungan, kerana ahli dunia ni kalau nak melihat orang yang agung, orang yang hebat, orang yang mulia ni, maka dilihat dia pada berapa apa? Pada perkataan berapa. Berapa apa? Yang pertama harta. Berapa banyak harta? Kaya ke tak kaya? Baik, yang kedua, okey, pangkat. Berapa pangkat yang dia ada? Baik, yang ketiga, okey, followers, pengikut. Okey, kita mungkin tak ada harta, tak sangat, pangkat pun kurang, tapi disebabkan kita ada followers, kita akan naik pangkat jadi orang yang mungkin mulia, dia anggap mulia, sedangkan pada hakikatnya belum tentu. Kalaulah dikira orang yang ramai followers itu adalah orang yang mulia, maka Fir'aun orang yang paling mulia. Fir'aun adalah orang yang paling mulia. Kalau dikatakan orang yang kaya itu adalah orang yang mulia, maka pasti Qarun adalah orang yang paling mulia. Orang Quraisy, antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Jud'an, siapa dia lagi? Walid bin Mughirah dan beberapa nama yang lain. Mereka adalah orang yang mulia sebab mereka mempunyai benda ni. Maka followers, pangkat dan harta, maka menjadikan seseorang tu merasakan dia adalah mulia dan dia adalah orang yang cukup hebat. Maka kalimah berapa, kalimah berapa inilah yang kadang-kala menjadikan kita terpesona dengan habuan dunia. Sebab tu ada orang hari ni dia gila konten, gila likes. Berapa ramai yang likes apa yang dia uploadkan di media sosial dia, berapa ramai pengikut dia, makin banyak jutaan, ratus ribu, ribuan, maka makin bangga dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu penyakit yang akan terkena kepada manusia di akhir zaman, bahkan terkena pada umat yang terdahulu, adalah penyakit, beberapa penyakit, 3 penyakit besar. Penyakit ini akan terkena kepada orang yang mempunyai kelebihan. Kalau ditanya pada orang yang tak ada siapa-siapa pun followers yang ikut dia, kalau tanya pada orang yang tak ada harta pun dia, ataupun dia tak ada pangkat apa-apa pun, maka dia apa benda yang dia nak megah? Faqidu syai' la yu'ti, orang yang tak ada sesuatu, apa yang dia boleh banggakan? So orang yang ada kelebihan, inilah penyakit yang akan menimpa orang yang mempunyai kelebihan. Okey, dah ada kat sini dah. Pagi tadi kat tempat lain. Subhanallah, pagi tadi jumpa dekat masjid. Okey, orang yang ada kelebihan. Orang yang ada kelebihan ni dia akan terkena dengan 3 penyakit. Siapa tahu penyakit pertama penyakit apa? Orang yang ada kelebihan ni. Okey, penyakit apa? Riak. Okey, lain lagi? Sombong. Okey, lain lagi? Okey, yang pertama, first starting sebelum sombong, sebelum riak, dia akan terkena penyakit ujub. Okey, ataupun dipanggil al-ajbul mar'u binafsih. Kalimah al-ujub. Nampak ke kalau saya tulis pen warna merah? Nampak Apa tak nampak, pendek umur. Okey, baik. Kita tukar warna biru. Okey, yang pertama adalah al-ujub. Apa dia penyakit ujub? Penyakit ujub ni orang lain tak kata apa pun, tapi dia seorang-seorang saja ni dipanggil syok sendiri. Ni penyakit syok sendiri. Baik. Berapa umur akak? Dah 55 Ustaz. Subhanallah. Tapi tak nampak 55, nampak macam 35. Okey. Baik, jadi akak ni pun balik kat rumah, tidur lutut naik kedai, tak pun tak tangan kat atas kedai. Ada orang kata okey, perasan. Besok al-ujub ni maknanya perasan. Kebetulan dia baru tukar handphone baru, anak dia add kan dalam ada satu app dia panggil, dulu-dululah orang duk guna 360. Okey, tahu 360 ni? 360 ni kalau sekiranya dia ambil gambar muka dia tak comel pun boleh jadi comel.
tukar mulut jadi merah, pipi jadi gemuk, boleh jadi kurus, boleh hidung jadi mancung, boleh macam-macam benda dia buat. Jadi bila dia ambil gambar, tiba-tiba nampak muda pula, duduk sorang-sorang, dia senyum saja. Okey, so ujub ni rasa asal kalimah ujub ni iaitu kalimah ajaib, rasa takjub dengan diri, syok sendiri ataupun perasan. Yang ni benda pertama mula-mula dia kena. Orang yang ada kelebihan ni dia kena penyakit ni. Katakanlah kalau saya jual dekat sini satu produk, okey, Ustaz Najib jual satu produk, Datuk Vida dia jual produk juga, produk Datuk Vida nama dia ku putih kan, ku putih jadi putih. Ustaz Najib jual produk ku sapu jadi gebu. Nak beli tak? Okey, baik, saya jual produk ku sapu jadi gebu. Sapu-sapu tiba-tiba jadi gebu, sungguh jadi comel. Jadi comel, bayangkan yang umur 50 boleh bertukar jadi 25 tahun. Sapu kat perut jadi ramping. Sapu kat pipi jadi putih. Okey, kita pun telefon, akak ada mana? Ada kat Langkawi. Akak kat mana? Kejap kat KL. Kejap kat mana? Maka sebabkan dia Allah berikan pada dia kecantikan sedikit, kelebihan sedikit, maka akan menyebabkan dia jauh daripada kebaikan. So starting dia dengan kalimah ujub. Ujub ni rasa perasaan ataupun syok. Selepas daripada ujub, bila dia rasa dia cantik, dia hebat, dia lebih, dia bangga, dia itu dia ini, dia datang penyakit yang kedua. Penyakit yang kedua ni adalah penyakit iaitu penyakit riak. Okey, ar-riak. Ar-riak ni asal penyakit riak. Kalimah ar-riak ni datang daripada kalimah ra'a. Ra'a ni maknanya lihat. Ra'a adalah kalimah lihat. Maka riak ni dia suka memperlihatkan. Ujub seorang-seorang, tak ada kaitan dengan orang. Dia duduk depan cermin, dia senyum seorang-seorang, saat dia muncung mulut, saat dia buat memek muka. Yang tu ujub. Riak ni dia memperlihatkan kepada orang yang lain apa yang dia lakukan. Okey, memperlihatkan kepada orang yang lain apa yang dia lakukan. So dah start. Tadi seorang, sekarang dah jadi dua. Maksudnya dia nak lihatkan pada orang, mesti ada seseorang yang perlu lihat dia. Okey, so dia akan tunjuklah pada orang. So penyakit ni namakan riak. Riak ni asal daripada kalimah ra'a. Juga kalimah riak ini datang juga daripada kalimah maraya. Apa dia maraya? Cermin. Okey, cermin. Baik, kemudian daripada situ juga datangnya satu perkataan yang lain iaitu al-mar'ah. Apa dia al-mar'ah? Siapa tahu kalimah al-mar'ah maksudnya apa? Al-mar'ah. Al-mar'ah, siapa belajar bahasa sini ada tak subjek bahasa Arab? Tak ada. Nanti saya buka kelas bahasa Arab, agak-agak nak join tak? Saya buat bahasa Arab ada 3. Kita buat level pertama, level 2, level 3. Level pertama level untuk beginners, tapi bukan kat sini lah. Kita buat dekat Abu Hubaib Learning Center dekat Sungai Putat. Kita sedang proses, insya-Allah mungkin bulan 2 akan siap. So saya akan buka kelas asas bahasa Arab. Hak paling zero. Orang yang tak pandai menulis, tak pandai membaca pun, insya-Allah mudah-mudahan at least kita boleh adalah kesan dia pada bahasa Arab yang kita, Al-Quran yang kita baca nanti, insya-Allah. Nanti saya akan umumkan. Dan insya-Allah tak akan ada clash dengan rumah ngaji. Saya akan pilih waktu yang bukan waktu yang kita dekat rumah ngaji lah, waktu yang lain. Baik. Ar-riak. So kalimah ar-riak ni juga berkongsi dengan kalimah al-mar'ah. Al-mar'ah ni maknanya perempuan. Perempuan sukakan pada kecantikan. Kalau dia cantik, dia mesti nak cerita dekat orang dia cantik. Okey, baik. Sebab tu perempuan dengan cermin, dua-dua datang daripada asal kalimah yang sama. Tak dapat dipisahkan, macam Arab dengan horn kereta. Tahu siapa pergi negara Arab, sikit-sikit horn. Baik. So kalimah ar-riak ni adalah orang yang ada sesuatu, dia nak tunjukkan pada orang sesuatu tersebut. Kalau dia tak tunjuk, dia rasa macam nak demam, walaupun sehelai baju baru dia beli. Baik, tapi adakah semua benda yang kita miliki ni kita tak boleh tunjuk? Kat mana yang dinamakan riak yang masuk dalam kategori dosa? Contoh, Kak PA kahwin dengan Pak Mat Tempe. Dia paksa Pak Mat Tempe tukar langsir baru. Pak Mat Tempe pun pergi dekat MK Curtain tu, MITC tu, belilah langsir baru pasang. Dia pun telefon, Kak Bedah buat apa? Tak ada buat apa. Main datang rumah sekejap. Telefon pula, Kak Timah buat apa? Tak ada buat apa. Kau datang sekarang juga rumah aku. Bedah datang, Timah datang, okey, ke rumah dia. Sampai dekat rumah dia, dia kata tak nampak ke? Dia tanya sahabat dia ni. Dia orang tanya nampak apa? Tak kalah tak nampak besar gedabak. Dah kata tak ada, tak nampak apa pun. Kau nampak tak tirai langsir baru yang aku baru beli tu? Okey, so cantik ke tak cantik?
Sekarang soalan dia adalah Pi'ah tadi, kat Pi'ah ni dia riak ke tak riak? Okey, riak. Riak ke tak? Seorang kata riak, seorang kata tak. Nasib baik empat tak jadi ahli majlis fatwa. Okey. Okey, baik. Sekarang riak ke tak riak? Adakah kita yang mempunyai kereta baru, baju baru, handbag baru, kemudiannya pula langsir baru, rumah baru ni, bila kita tunjuk dekat orang, kita dah dinamakan riak? Tidak. Kalau riak, jenuhlah kita beli kereta baru, orang tanya kereta baru, tak, kereta lama. Okey, pakai baju baru, cantik, baju beli kat mana? Tak adalah, baju biasa je ni, bukan baju baru pun. Sebenarnya baju baru. Dah menipu pula namanya. Tidak, riak ni hanya berlaku dalam perkara ibadat. Perkara ibadah saja. Okey, dia tidak berlaku dalam perkara luar daripada ibadat. Kalau kita ada handbag baru, tanya kawan, cantik tak? Dia kata cantik, kita pun berbunga dalam hati, tak apa. Baju baru, kita tanya orang, kita pakai, kita tunjuk dekat orang, tidak masuk dalam bab riak. Riak ni hanya dalam bab perkara ibadat sahaja. Baik, yang ketiga, selepas riak, riak tadi mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, dia datang pula penyakit ketiga. Penyakit yang ketiga adalah apa dia? Sum'ah. Okey, as-sum'ah. Okey, as-sum'ah. Okey, apa dia as-sum'ah ni? Okey, as-sum'ah ni datang daripada kalimah dengar, sami'a, dengar, telinga. Bila dah dia dah ada kelebihan, mula syok, kemudian tunjuk dekat orang. Bila dah tunjuk dekat orang, apa yang dia inginkan untuk bila dia tunjuk tu tadi? Dia inginkan pujian daripada orang, supaya orang puji dia, banyak followers, banyak cantik, banyak harta, banyak itu banyak ni. Dia nak dengar ada orang puji dia. Maka ujub seorang-seorang, riak dia kepada orang, sum'ah orang kepada dia. Dia nak pula hasil daripada apa yang dia tunjukkan tu, orang datang pada dia dan orang puji dia. Sedekah dia berapa banyak, solat dia berapa banyak, maka dia akan ceritakan dan war-warkan kepada orang. Maka semua ini, 3 ini perkara yang membinasakan. Dan yang paling bahaya adalah yang nombor 4. Bila dia dah dapat pujian pada waktu tersebut, maka dia akan berkata, ana khairum minhu, aku lebih daripada dia. Istilah ana khairum minhu ni apa dia? Ana khairum minhu ni, siapa boleh terjemah ana khairum minhu? Ni perkataan iblis. Ana khairum minhu. Minhu. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Sebab aku mempunyai kelebihan. Maka ada saja ni habis semua ibadat kita, pahala yang kita dapat. Yang ni dia panggil apa yang ni? Takabbur. Takabbur. Okey. At-takabbur. Okey, at-takabbur. Apa dia takabbur? Datang daripada kalimah kabir. Takabbur membesarkan diri, mengagung-agungkan dirinya. Asal daripada perkataan ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik lagi daripada manusia kerana aku diciptakan daripada api dan dia diciptakan daripada tanah. Maka kesemua 4 benda ini membinasakan. Yang paling dahsyat yang keempat, kerana lan yadkhulal jannah, takkan masuk syurga, man kana fi qalbihi, siapa yang ada di dalam hatinya misqala habbatin, ada sebutir sahaja, iaitu al-kibir, penyakit takabur. Takkan masuk syurga seseorang yang takabur. Sebab itu dilaknat iblis kerana penyakit takabur ni tadi. Maka ada manusia, kata pengarang kitab ini, Hatim Al-Asam, dia nasihatkan, aku tengok ramai makhluk ini ada yang menyangka, dia duk sangka bahawa bila dia mulia, bila dia diagungkan, dimasyhurkan, terletak pada banyaknya pengikut, lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya ini. Sebab itu para alim ulama, mereka menjauhi satu benda yang dinamakan sebagai asyuhrah. Apa dia asyuhrah ni? Iaitu kemasyhuran. Sehingga kan di kalangan salafuna soleh, bila mana nama mereka mula dikenali, pada saat itu mereka akan menyembunyikan diri mereka. Salah seorang daripada sahabat ini bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia telah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata kepada anaknya, kalaulah sekiranya aku meninggal, aku mati, jangan letakkan sebarang tanda di atas kubur aku.
Kemudian janganlah dibawa aku dengan cahaya, dengan api ketika mana nak mengiringkan jenazah aku kalau waktu malam, supaya dia tak nak ada orang mengetahui yang dia telah meninggal. Supaya apa? Kerana nak jauhkan diri daripada kemasyhuran ataupun orang yang menyebut-nyebut. Sampai begitu sekali mereka. Di antara salah seorang kibarut tabi'in bernama Sufyan ibn Uyainah. Okey, ingat betul-betul nama Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah ni seorang kibarut tabi'in. Kata Sufyan ibn Uyainah ni, uktum min hasanatika kama taktumu min sayyiatik. Yang ni kena hafal. Yang ni kena hafal, minggu depan kita tanya. Okey, baik. Saya padam yang ni. Okey. Uktum min hasanatika. Okey, ni satu kaedah yang amat bagus. Uktum min hasanatika. Nampak tak? Kecil sikit Uktum min hasanatika kama taktumu min sayyiatika. Okey, uktum min hasanatika kama taktumu min sayyiatika. Okey, baik. Uktum min hasanatika kama taktumu min sayyiatik. Apa maksudnya? Sembunyikan segala kebaikanmu. Sembunyikan segala kebaikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan segala dosa-dosa dan kejahatan yang kamu lakukan. Siapa yang buat dosa, kita tak nak pun siapa-siapa tahu. Saya kalau orang tahu, tak bercakap, kita kat depan kalau orang tahu dosa. Kalaulah dosa kita ni umpama bauan yang busuk, nescaya kita takkan berani berada berhampiran dengan orang yang lain, takut busuk kita akan dihidu oleh orang. Maka macam itulah sebagaimana kamu tak suka kejahatan kamu, dosa kamu diintai dan dilihat oleh orang, macam itulah juga kalau nak jadikan kebaikan tu sentiasa kekal di sisi Allah, sembunyikan kebaikan yang dilakukan oleh kita. Disebabkan ini, sebahagian ulama', bukan sebahagian, bahkan semua para ulama' mengatakan, tanyakan apa? Iaitu bagaimana mereka meletakkan, Nabi SAW meletakkan ibadat yang paling terbaik. Contoh, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhillan illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan payungi di hari kiamat, hari yang tiada payungan. Orang yang akan selamat di hari kiamat ni, salah seorang daripada 7, rajulun tasaddaqa biyaminih wala yadri bishimalih. Seorang lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maknanya dia sembunyikan, sampaikan seolah-olah tangan kiri pun tak tahu tangan kanan bagi. Bersembunyinya dia ketika bagi. Waktu saya ingat saya ada satu masjid di Melaka ni, saya mengajar kat masjid tu. Mula-mula sekali saya antara ustaz yang pertama waktu masjid tu baru dibina. Jadi dia orang kata, ustaz, kami nak cari siapa yang boleh wakafkan 1 jam yang besar. Harga jam ni 3,000 untuk masjid. Kok ustaz ada anak-anak murid yang nak wakafkan, saya iklankan. Datang seorang anak murid, okey, daripada sini Melaka ni. Waktu saya umumkan dalam kelas, habis saja dia tunggu kat depan pintu. Dia bisik, dia kata, ustaz saya nak, tapi diam-diam. Kita kata, kenapa diam-diam? Tak apa, saya tak nak orang tahu. Okey, minta nombor telefon saya. Petang dia datang bawa cash money 3,000. Dia datang kat saya, dia kata, ustaz ni duit untuk jam tu, satu permintaan saya, boleh tak ustaz jangan cerita apa-apa lagi dah selepas saya bagi duit ni. Jangan ceritakan apa-apa, kat mana tempat pun ustaz jangan cerita. Dan jangan diceritakan kepada sesiapa pun, sayalah yang beli jam ni. Okey, kita lihat bagaimana. Sebab apa dia buat macam tu? Kerana dia nak memelihara kebaikan dia, supaya kelebihan kebaikan itu tetap ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So, sembunyikan daripada kebaikanmu seperti mana kamu menyembunyikan daripada kejahatan ataupun dosa yang kalian lakukan. Itulah dia mereka para salafun salih. Kita pada hari ini kadang kita berbangga, sehingga kan dah jadi satu trend yang agak berat berlaku. Kita yang pergi buat umrah,
Baik, bila kita pergi buat umrah, okeylah. Kalau kita sekadar umumkan saya nak pergi umrah, nak pohon maaf, okey, yang tu tak apa lagi. Buat kenduri okey lagi. Hak paling dahsyat sekali sehingga kan ketika mana mereka beribadat, tengah tawaf pun sempat lagi dia tunjukkan dia bertawaf, dia tunjukkan dia baca Al-Quran, dia tunjuk. Tak perlu diceritakan pun pada sesiapa, cukup Allah mengetahui apa yang kita buat. Saya buat haji ketika tahun 98, haji yang pertama. Kami buat haji ni pergi sendiri, bukan melalui tabung haji. Datang ada satu orang hamba Allah ni, dia kata, Syekh, nak sijil tak? Saya kata, sijil apa Sijil haji lah. Saya tanya kenapa? Yalah, bukti mengatakan Syekh dah buat haji dah. Saya kata cukup wakafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksi yang kita telah melakukan kebaikan, dan tak perlu pun untuk nak ceritakan pada orang yang kita telah buat sebahagian kebaikan yang tertentu. Ada orang ketika bulan Ramadan, malam pertama, malam paling bersemangat sekali, dia pun pergi masjid. Biasa solat 8, malam tu dia solat 23 sekali dengan witir. Selesai saja dia pun ambil gambar suasana ramai-ramai dalam masjid, perak sekali, dan solat tarawih 23 rakaat, masjid sekian, location masjid tu hantar masuk ke dalam Facebook dia. Baik, apa tujuan dia buat macam tu? Wallahu alam, saya tak tahu. Ya, betul dia nak menzahirkan rasa seronoknya dia kerana dapat buat beribadat, tetapi tak perlu pun untuk ditunjukkan kepada manusia, kerana di sana ada mata-mata yang baik dan ada mata-mata yang tidak baik. Ada mata yang baik, alhamdulillah, orang akan berdoakan kebaikan yang bertambah kepada kita. Tapi bagaimana kalau mata yang tidak baik? Sebab tu di sana ada satu penyakit yang dinamakan dengan penyakit ain. Pernah dengar tak penyakit ain? Penyakit ain ni kita ada kelebihan, kita tonjolkan dan kita tunjukkan pada orang. Tak semua orang suka. Ada orang yang benci benda tu. Bila dia benci, dia menzahirkan kebencian dia dalam bentuk doa. Dia kata menyampah, moga Allah tarik balik ke, ataupun hasad dengki lah yang ada pada dia, dan benda ini boleh direalisasikan oleh setan. Maka akhirnya berlaku. Sebab tu ada orang dia kata, kalau ada apa-apa kelebihan jangan ditunjukkan, dieksposkan di hadapan orang, supaya tidak ada orang yang berhasad dengki kepada kita, kerana kita tak tahu pun. Maka hasil daripada hasad dengki tadi akan direalisasikan oleh jin dan juga setan. Akhirnya berlaku sungguh-sungguh apa yang disebutkan tu tadi. Sebab tu kena jaga. Baik, dia kata balik, dan ada pula sebahagian daripada mereka yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda dan anak buah. Baik, ingat tak ayat Al-Quran? Ayat Al-Quran. Baik, sekarang ni ada Al-Quran. Kalau bawa Al-Quran boleh buka dalam handphone pun boleh. Ambil sekejap kat saya satu Al-Quran terjemahan. Saya nak tunjukkan contoh dalam Al-Quran. Kejap. Siapa rajin? Orang, tolong ambil sekejap Al-Quran terjemahan. Saya nak tunjukkan contoh dalam Al-Quran. Ayat apa? Saya sambung. Wa amma man utiya kita Ayat apa? Wa ammal ladzina idza mabtalahu. Surah apa tu? Wa ammal insana idza mabtalahu. Ayat apa? Surah apa tu? Surah Asy-Syam. Betul. Main satu kat saya. Saya nak tunjukkan. Ada? Hari ni dia orang buah wire kena ikat, tak boleh berjalan lah. Tak boleh berjalan lah. Terima kasih. Baik, sekarang kita buka. Saya bukakan. Buka yang pertama sekali surah apa tadi? Surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams. Al-Zalzalah, Al-Adiyat, At-Takasur, Al-Qadar, At-Tin, Al-Alaq, Al-Bayyinah, Ad-Duha, Asy-Syarah, Al-Lail, Surah Al-Balad, Al-Fajr, Al-Ghashiyah. Selepas surah? Selepas Al-Lail. Sebelum Al-Lail. Wasyamsi wa duhaha. Tengok ayat. Bukanlah. Bukan surah Asy-Syams, surah Al-Balad kot. Surah tu ahanan tu, wa ammal insan. Kejap.
Dia kena, sebenarnya saya kadang suka suruh orang buka ni, bila buka ni dia sendiri akan dapat lihat betul-betul daripada Al-Quran. So dia dapat pahala, saya pun dapat pahala. Baik, wa amal insanu iza mabtalah. Okey dah. Bukan. Okey, surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Okey, surah Al-Fajr, tengok ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ayat ni cerita salah faham manusia. Sama macam topik yang kita cerita ni. Ayat ni cerita tentang salah faham manusia. Ayat 15 dan ayat yang ke-16 daripada surah Al-Fajr. Baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah kata, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Okey, baik. Apa maksud dia? Allah kata kekayaan dan kemiskinan ni adalah ujian Allah bagi hamba. So ingat, kaya ke dia atau miskin, dua-dua tu adalah ujian. Orang salah faham, kalau dia rasa dia mulia, dia duk rasa itu adalah kelebihan. Kalau dia miskin, dia rasa itulah kesusahan yang Allah bagi dekat dia. Akhirnya dia akan putus harap daripada Allah, dia akan stres, dia akan fed up. Sebenarnya tak, Allah beritahu sendiri pada kita, tak, bukan macam tu wahai manusia. Apa kata Allah? Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, so ingat, lalu memuliakannya, sebagaimana kita cerita, dan memberinya kesenangan, Allah senangkan dia, Allah muliakan dia, Allah banyakkan pengikut dia, maka dia pun berkata dengan bangganya, Tuhanku telah memuliakanku. Seronok dia. Dia lekatkan, ada satu orang kaya besar di Melaka ni jemput saya pergi ke rumah dia. Saya pergi kat rumah dia ni, rumah dia kos rumah dia 3 juta. 3 juta ringgit dia buat rumah. Adalah satu tempat dekat Melaka ni. Bila pergi ziarah, dia letakkan satu petikan ayat Al-Quran di atas pintu. Rasa-rasa ayat apa? Kalau orang yang kaya, dia suka letak ayat apa di rumah dia? Betul, ayat tu, hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan Tuhanku yang Tuhan berikan padaku. So bila dia tengok ayat tu, dia rasa bangga Allah bagi dekat dia, Allah tak bagi dekat orang lain. So dia akan rasa seronok. Tapi sebenarnya ayat tu ada sambungannya. Apa sambungannya? Liyabluwani aashkur am akfur. Tujuan Allah berikan kelebihan pada dia ni untuk Allah nak tengok adakah dia orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur. Maka bukan saja-saja simply Allah nak bagi macam tu, tak. Maka sama dengan ayat ni, Allah kata ada orang salah faham, bila Tuhan ujinya, Allah muliakannya dan berinya kesenangan, dia dengan bangga berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Juga kesilapan, apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, Allah susahkan dia. Apa dia akan kata waktu tersebut? Maka dia pun berkata, Tuhanku telah menghinaku. Dia kata Allah tak sayang dekat aku, Allah menghina aku, Allah biarkan aku. Dan ini perkataan yang selalu disebut oleh manusia. Kononnya dengan kekayaan menunjukkan betapa dia adalah orang yang mempunyai kelebihan. Sebenarnya itu adalah salah. Sebab tu dia kata, aku melihat sebahagian makhluk ada yang sangka bahawa kemuliaan, keagungan itu terletak pada banyaknya pengikut, lalu dia tertipu. Ada juga sebahagian mereka sangka bahawa kemuliaan dan keagungan tidak terletak pada banyaknya harta benda dan anak buah, lalu dia rasa sombong dengan yang demikian itu. Macam-macam jenis manusia. Baik, buktinya lagi, buka pula juga Al-Quran surah Al-Kahfi. Okey, kita tengok surah Al-Kahfi pula. Kalau siapa yang pernah ikut kuliah saya di beberapa tempat, memang kami suka, saya pesan siap-siap datang kelas bawa Quran. Sebab kadang saya tak suka sebut macam tu saja, biar masing-masing buka-buka, baru kita tahu macam mana nak guna Al-Quran. Al-Quran adalah kamus kehidupan kita. So nak tak nak, kita mesti kena guna. Inilah masa kita nak guna. Baik, maka tengok, buka-buka terus kena. Baik, buka muka surat 297 surah Al-Kahfi. Okey, muka surat 297 dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi, ayat apa? Ayat bermula ayat 32. Bermula ayat 32. Okey, ayat 32 daripada surah Al-Kahfi. Saya bacakan.
وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُكَ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Okey, ni poin cerita hak kita duk sembang sekarang ni. Apa Allah kata? Allah kata perumpamaan kehidupan dunia dan orang yang tertipu. Ni sebab tu dia kata dia kononnya dimuliakan, sebenarnya dia telah tertipu. Allah kata, dan berikanlah, ceritakan wahai Muhammad kepada mereka satu perumpamaan. Dua orang lelaki, seorang kafir, seorang lagi pula seorang yang kafir ini kami berikan kepada dia satu buah kebun anggur. Kami bagi kat dia ni satu kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pokok kurma, dan di antara keduanya kami buatkan ladang. So maknanya dia ada satu kawasan yang amat luas, penuh dengan pokok-pokok. Buah anggur ni lambang kekayaan. Sebab tu orang Arab kalau yang tinggal di negara 4 musim, mereka akan jadikan pos kereta tu ditanam pokok anggur. Tanam 4 penjuru, kemudian dia akan naik menjala, dia akan jadi bumbung. Bila masuk musim anggur ni, buah anggur dia akan keluar macam lampu-lampu yang bergantungan. Sebab tu bila cerita syurga, dia ceritakan buah anggur yang berjuntai, kerana dia lambang kemewahan, lambang kekayaan. Dia ada buah anggur, dia ada buah kurma. Buah kurma pula lambang kepada orang yang tidak akan miskin dan fakir. Sebab tu kata Nabi SAW di sana disebut, rumah yang di dalamnya mempunyai kurma, rumah yang tidak ada kepapaan. Kerana lambang kepada tidak akan susah bagi rumah yang mempunyai buah kurma. Baik, Allah jadikan pula sumber air. Air menunjukkan kesejahteraan, kenikmatan. Dalam kebun dia ni pula ada dilingkari pula oleh sumber air. Baik, kedua kebun ini kata Allah menghasilkan buah, dan tak berkurang sikit pun buahnya. Dan di celah kedua-dua kebun itu kami alirkan sungai. Baik, apa cerita lagi? Dia kata, dan dia ni orang kaya ni memiliki kekayaan besar, maka dia pun berkata kepada kawannya yang beriman tapi miskin. So dia berkawan dengan seorang lelaki yang beriman, kawan ni miskin. Dia kata ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Ini penyakit orang ada kelebihan. Ni saya punya kereta, ini saya punya rumah, ini saya punya harta, ini saya punya, dia semua dia akan suka ceritakan. Itu dia punya, ini dia punya, itu dia punya. Dan begitulah. Apa tujuannya? Kerana bila dia ceritakan pada orang yang tidak ada, maka dia akan bangga. Kalau dia sembang dengan orang yang lebih kaya, maka dia tak boleh nak tunjukkan kekayaan dia. Baik, akhirnya contoh kita, kalau kita pakai dekat sini Toyota Camry ataupun Honda Accord ataupun Honda Civic, kita rasa kita lah orang yang paling megah bila dapat naik kereta tu. Pergilah dekat Mekah, nak pergi kat Mekah, sekali tahan teksi. Teksi pun datang. Teksi datang bawa kereta Camry. Kita gaul kepala, kereta Camry dia buat teksi. Baik, dia buat teksi saja kereta Camry. Sebab tu seronoknya cerita ni, cerita dekat orang yang naik kereta kancil. Saya pakai kereta Camry. Okey, so bila cerita kat orang naik kancil, barulah orang yang naik kancil tu rasa wow. Bila pergi kat sana, kita tengok-tengok orang tak pakai Camry, orang hanya buat teksi, orang pakai kereta lain. Kereta apa orang pakai? Orang pakai GMC, orang pakai kereta yang lebih hebat, bukan? Maka begitulah keadaan manusia. Dia kata lagi, akhirnya wadaqala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia kata, kawannya yang beriman kata kat dia sambil bercakap-cakap, engkau ni, apakah engkau engkar pada Tuhan yang menciptakan engkau daripada tanah? Kawan dia yang beriman ni kata, apalah engkau ni, Tuhan bagi dekat engkau semua tu. Allah yang ciptakan engkau daripada tanah, kemudian setitis air mani, kemudian dia jadikan engkau seorang lelaki yang sempurna. Baik, kemudian dia kata, apa dia kata lagi? Dia jawab balik, aku ni percaya dia Allah. Aku bukan menafikan Allah tu Allah, tak. Bahkan aku percaya Tuhanku adalah Allah. Aku tidak akan mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Okey. Dan kata dia lagi, mengapakah engkau
Salah. Baca batuk jangan rasa lain. Okey, baik. Okey, sorry. 34 34. 35. Okey. 35. Ayat 35 kat mana? Oh, sebelah tu. Quran saya ni lain sikit. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan diri sendiri kerana angkuh, dan dia pun berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku kira hari kiamat tak akan datang. Kalaulah dikembalikan aku kepada Allah, aku mati pun pasti di akhirat aku akan dapat benda yang lebih baik lagi daripada apa yang aku dapat kat dunia. So ini adalah salah satu sangka buruk. Okey, sangka buruk. Akhirnya kawan dia ceritakan dekat dia apa yang perlu dibuat kalau kita dapat. Kalau kita dapat kesenangan hidup, contohnya qadar Allah pada kita, Allah tentukan satu hari kita jadi kaya. Allah kayakan kita, mudah-mudahan. Bila Allah kayakan kita, apa yang perlu kita buat? Terutama bagi orang yang mendapat habuan dunia secara serta-merta. Dulu miskin, sekarang dia dah jadi kaya. So apa nak buat? Nak kena jalan letak tangan kat belakang kah? Ataupun nak kena batuk, bercakap sambil batuk sikit-sikit kah? Ataupun nak kena hisap curut kah? Dulu pakai kupiah, sekarang dah pakai topi tu. Topi hak orang pakai satu jenis, kalau pergi main golf tu, tukar pakai topi pula. Dulu tak main golf, sekarang dah mula bercakap pasal golf. Dulu minum dekat warung tepi jalan, sekarang dah mula dekat coffee house, dekat hotel, dekat tempat yang mahal. Kat mana paling kurang? Starbucks. Kita ni start habang minum. Okey, baik, dia minum kat Starbucks. Baik, so apa berlaku? Kalau orang dapat nikmat, maka Al-Quran mengajar dan mendidik kita. Saya tengok ayat. Kalau kita dapat nikmat dunia ni, tak apa, tak salah orang kaya. Bukan nak katakan kekayaan itu salah, tak. Tapi bila kaya, apa nak kena sebut? Tengok pada ayat yang ke-39. Okey, ayat 39 Allah kata, walaula iz dakhalta jannataka qulta masyaallahu la quwwata illa billah. So quotekan ayat masyaallah la quwwata illa billah. Kalaulah engkau masuk dalam kebun engkau, kemudian engkau berkata setelah engkau melihat kekayaan yang kau miliki, harta engkau yang banyak ni, engkau terus ucapkan masya-Allah la quwwata illa billah. Apa makna masya-Allah ni? Sungguh semuanya atas kehendak Allah. Dengan kehendak Allah lah semua ni aku dapat. Dan juga tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka itulah yang lebih mulia dan perkataan yang paling patut kita ucapkan saat ketika kita mendapat sebarang nikmat. Maka cukup. Itu di antara bukti daripada Al-Quran yang menceritakan tentang salah faham manusia bila dia diuji dengan kesenangan. Dan inilah yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam ni. Sama balik kitab kita. Dia kata, bahkan ada pula yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu dari kemampuan merompak hak orang lain dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah mereka. Dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan juga keagungan itu dari sebab banyak membuang-buang harta dan melakukan perbuatan membazir dan keterlaluan dalam berbelanja. Baik. So, poinnya masing-masing orang klaim mengatakan dia mulia. Macam-macam cara. Ada orang rasa mulia dengan cara dia suka belanja orang makan. Ada orang dia rasa mulia dengan cara membazirkan duit. Okey, suka bazirkan duit. Contoh Abu Sufyan. Abu Sufyan ni orang kedekut. Tapi dalam kedekut dia suka menunjukkan kekayaan dia. Orang kedekut menunjukkan kekayaan macam mana? Okey. Dia buat kenuri, dan menariknya kenuri yang dia buat tu nak makan orang sikit, tapi dia buat seekor unta yang dimasak. Seekor unta, diletakkan unta yang bertenggek kat atas tu. Kemudian ditayangkan di hadapan orang ramai makanan yang dia nak makan. Datanglah seorang orang fakir miskin, datang kepada dia meminta sedikit makanan, dikejar orang miskin tu dan diketuk dengan tongkat dia. Okey. Apa tujuan? Dia rasa berbangga kalau dia makan tak habis pun, tapi dia suka seronok. Sebab tu ada orang tanya, saya jumpa dengan satu jemaah, Ustaz, boleh tak nak tumpang tanya, macam mana nak pergi ke Kabsah Al-Hashi? Tahu Kabsah Hashi? Kabsah ni bukan kab besar. Kabsah ni sejenis kedai makan Arab, jual nasi kabsah dengan daging unta. Saya kata tak apa, saya tahankan teksi, nanti saya beritahu kat driver teksi tolong hantarkan Pak Haji pergi kat kedai tu. Saya pun tahan, Muallim,
wadihim ila Kabsahashi. Hantar dia orang ni pergi kat Kabsahashi. Saya pesan kat dia orang, saya lupa nak pesan dekat dia orang macam mana cara nak order. Kita hantar dia saja pergi kedai makan. Sampai dekat kedai makan, dia orang pergi tanya kat kaunter. Baik. Satu berapa? Okey, satu 45 rial. Dia orang ada 4 orang, 4. Okey, baik. Yalah dah 1.45, tak apalah, ambil lah 4 orang untuk makan 4 orang kononnya, sebab dia kata 1.45. Dia tak tahu untuk portion orang Malaysia satu makan 4 orang. Jadi dia pergi minta 4. Pergi minta, tengok-tengok, subhanallah, punya banyaknya daging unta tadi tu, nasi yang boleh makan 4 orang dimakan untuk seorang. Bertimbun. Akhirnya apa berlaku? Tak habis. Dan orang Arab biasanya kalau dia suka makan, dia tak akan makan yang sikit, dia biar banyak. Tak habis tak apa. Tak habis tinggalkan lah. Sebab tu kalau siapa pernah duduk hotel-hotel yang contoh duduk dekat Ritage, duduk dekat Rotana, duduk dekat Zamzam Tower, duduk dekat Hilton, duduk dekat Meridian, ni hotel-hotel yang 5 star dekat Mekah. Time makan ni pergi sembang dengan orang budak-budak yang duk jaga pelayan tu. Siapa orang paling terbaik? Dia akan kata orang Malaysia paling terbaik. Tahu pasal apa orang Malaysia paling terbaik ketika makan? Orang Malaysia dia tak ambil banyak-banyak. Dia ambil sikit-sikit saja, dia letak dalam pinggan, kemudian dia makan. Siapa yang jenis suka ambil banyak-banyak? Yang pertama Arab, kalau dia ambil, dia susun penuh meja, dia pergi caduk tinggal. Kemudian dia makan sikit, dia akan tinggalkan kat atas meja macam tu. Akhirnya makanan yang duduk kat atas meja tak boleh letakkan balik kat tempat tu, dia kena buang terus. Okey, Pak Wo siapa datang? Cuba tengok kat belakang. Ada Pak Wo siapa-siapa? Bukan, tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Dia ada kaitan dengan yang hidup atau yang dah mati. Okey, baik, tak apa. Bukan tak ada berkenaan. Oh, alih kereta. Mungkin alih kereta. Okey. Okey, baik, kita tengok ingat Pak Wo siapa-siapa. Kat mana kita tadi? Lupa dah. Okey, makan. So bila ditanya, dia kata, dia amat geram, dia kata orang Arab, sebahagian Arab ni, dia suka ambil roti, dia ambil semua jenis roti yang ada kat tu dia ambil. Makanan yang semua dia ambil, dia letak kat atas meja, yang dia makan sikit, kemudian akhirnya makanan tu semua dibuang. Orang Malaysia alhamdulillah setakat ni terbaik. Orang Indonesia pula ada satu tabiat. Tabiat dia suka bawa balik makan kat bilik, pinggan tinggal depan pintu. Okey. Kemudian bising ketika makan. Okey, kemudian tak suka beratur, suka hura-hura. Sebab tu sebahagian hotel dia tahu dah, orang Malaysia dengan orang Indonesia ni tak ngam, dia kena pisahkan tempat makan. Dia tak ngam. Itu biasa kalau siapa yang tahu, biasa pergi Mekah kan. Okey, so alhamdulillah. Tapi kita, masalah kita waktu ketika bulan puasa lah. Bulan puasa tu nak katakan nafsu beli murtabak tak potong dah, lipat 2 makan. Okey. Last sekali makan tak habis pun makan. Okey, so ada orang suka membazir, menunjuk-nunjuk dengan berbelanja. Dia suka berbelanja besar, sedangkan kadang-kala tak guna pun. Baru saja beli tapuai, cakap kat suami dia, bang beli tapuai ni pula. Bukan baru beli kau, yang tu ni hijau, nak warna biru pula. Okey. Baik, so adakah dengan cara begitu menunjukkan kemuliaan? Maka salah. Sama ada orang yang kedekut, dia nak tunjukkan kemuliaan dia dengan kedekut, ataupun seorang yang pemurah, ataupun ramai followers, ataupun banyak harta, itu semua bukan jaminan kemuliaan. Apa jaminan yang diletakkan? Kata Hatim Al-Asam, terletaknya pada ayat daripada surah Al-Hujurat, ayat yang ke-13, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, inilah kemuliaan. Orang yang paling mulia di sisi Allah. Di kalangan kamu ni, siapa orang yang paling mulia? Adalah orang yang paling atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itulah kemuliaan. So, di antara kita kat dalam ni, kalau apa pangkat sekalipun, bukanlah menunjukkan kemuliaan kita. Yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Ustaz sekalipun bukan ustaz mulia, tapi mulianya ustaz kalau dia bertakwa. Anak murid pun, maka dia akan jadi mulia bila dia bertakwa kepada Allah. Baik, maka aku pun memilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan. Dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang Al-Quran sebut itu benar. Dan sangkaan-sangkaan mereka yang saya sebutkan tadi, semuanya adalah palsu dan salah belaka. Seorang yang mulia, carilah kemuliaan di sisi Allah. Nescaya Allah muliakan kita. Kalau dicari kemuliaan di sisi manusia, maka kita akan jadi hina. Sebab tu bab doa tadi saya tak sempat sebut kat masjid tadi. Bab doa,
Kenapa kita kena minta dekat Allah? Minta dekat Allah menjadikan kita hina ke menjadikan kita mulia? Jadikan kita mulia. Tapi kalau kita minta dekat manusia, jadikan kita hina ke mulia? Kita akan jadi hina. Orang mau menyampah tengok muka kita. Tapi kalau minta dekat Allah, menjadikan Allah akan muliakan kita. Dan takwa itu buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Ada apa soalan nak tanya? Kalau ada soalan lah. Ya. Macam mana? Istidraj. Okey, baik. Salah faham manusia juga ni. Okey, kita cerita salah faham manusia. Sekejap saya ambil masa sikit. Okey, sebab dia tanya pasal istidraj. Tapi tak apa, kita cerita. Dia dah bunyi dah. Okey, baik. Apa, raya-raya dimaafkan. Malam hujan, dia orang tak boleh raya. Hari ni dia qada balik. Dia qada balik hari ni. Okey, baik. Kita tulis. Ni pun salah faham. Salah faham tentang ujian versus nikmat. Okey, salah faham manusia ni tentang ujian dan nikmat. Ada orang, macam kan kita katakan tadi, bila dia dapat ujian, dia rasa dia hina, dia miskin, dia susah, dia kekurangan, dia itu, dia ini. Jadi dia akan jadi down. Ada orang bila dia dapat nikmat, dia rasa dia lebih, dia itu, dia ini, dia mulia. Okey, dia rasa dia lebih pada orang. Sebenarnya, bila Allah uji manusia ni atas 3 sebab. Allah bagi nikmat pun atas 3 sebab. Okey. Ujian pun sebab 3 sebab ni, nikmat pun sebab 3 ni. Okey, yang pertama, sebab kenapa Allah berikan ujian kepada manusia. Yang pertama, Allah jadikan ujian kepada manusia ni tujuan untuk apa? Sebagai apa? Okey, yang pertama sekali, ujian itu adalah sebagai satu ujian lah. Okey, ujian juga. Ujian, Allah nak uji. Okey, ujian. Okey, yang kedua, Allah jadikan ujian itu sebagai kifarah bagi dosa dia. Kifarah bagi dosa dia. Okey, baik. Yang ketiga, Allah jadikan ujian itu sebagai balasan. Baik. Okey. Okey. Sekejap. Ataupun okey, baik. Okey, so yang pertama, Allah jadikan ujian sebagai ujian untuk Allah nak lihat ataupun Allah nak angkat darjat dia pada waktu tersebut, nak tengok dia pas ke ataupun dia tak pas. So orang yang faham bila Allah uji ni adalah ujian daripada Allah. Sekiranya dia bersabar, nescaya Allah akan angkat darjat dia. Okey, yang kedua, ujian tadi tu sebagai kifarat. Kifarat ni apa? Allah nak buang dosa dia. Okey, baik. Yang ketiga, ujian kenapa? Ujian ni sebagai salah satu balasan. Yang ni lah yang paling bahaya. Ni. Kalau seseorang diuji oleh Allah, 2 ni okey, tapi yang 3 ni ada masalah. Yang 3 ni paling bahaya, takut ujian itu akan menjadi balasan disebabkan dosa yang dia buat. Terus Allah bayar on the spot. Baik, yang ketiga, bila seseorang ini mendapat nikmat, juga sebab 3. Yang pertama, dapat nikmat sebab apa? Penghargaan daripada Allah. Penghargaan daripada Allah. Akibat man amila salihan min zakarin aw unsa, siapa yang beramal soleh, lelaki perempuan, kemudian mereka beriman, walanuhyanahu hayatan thayyibatan, kami berikan penghidupan yang baik. Ini janji Allah, kau buat baik, kau dapat baik, penghargaan. Yang kedua, Allah bagi nikmat sebagai ujian. Nikmat juga sebagai ujian. Bersyukur ke kufur? Kau bersyukur, kau selamat. Kau kufur, kau kena. Okey, baik. Yang ketiga, bila Allah bagi nikmat, apa tujuannya? Allah bagi nikmat kerana sebagai apa? Istidraj. Nikmat dapat, tapi nikmat itu adalah istidraj. Macam mana nak bezakan istidraj ini dengan penghargaan? Sebab ramai orang, walaupun dia dapat nikmat, dia duk rasa dia nombor 1. Sebenarnya bukan nombor 1, nombor 3. Cara nak membezakan nombor 1 dengan nombor 3 ni senang saja. Apa saja nikmat yang kita dapat, kalau dengan nikmat itu menjadikan kita jauh daripada Allah, confirm itu adalah istidraj.
Tapi apa saja nikmat yang kita dapat, dengan nikmat itu menjadikan kita dekat pada Allah, maka confirm itu di antara penghargaan Allah nak bagi dekat dia. So jauh atau dekat kita dengan Allah. Ada seorang anak muda daripada Duyung, asal pakai kapcai, kemudian dapat pakai motor besar. 6 bulan dia pakai, macam abang kita ni depan ni. Okey, baik. Bila dia pakai motor besar 6 bulan, akhirnya dia masuk dalam Facebook. Masuk Facebook, dia nak jual motor dia. Saya pun tanya, kenapa nak jual, baru pakai je. Dia kata, ustaz dulu pakai kapcai, selalu sampai ke masjid, sampai jumpa jalan ke masjid. Bila dia pakai motor besar, tak jumpa jalan ke masjid, kejap Kerabi, kejap Hatnyai, kejap apa namanya, Utara. So dia kata, motor besar tu bukan menjadikan dia dekat dengan masjid, tapi menjadikan dia makin jauh. So saya rasa itu istidraj lah ustaz, saya pun cepat-cepat saya jual. Nampak? So yang ni kena akal yang waras lah kalau dia boleh memikirkan benda ni. Bukan nak katakan pakai motor besar tu salah, tak. Tapi adakah sesuatu benda yang kita dapat ni kita mampu gunakan semaksimum mungkin untuk dekat pada Allah ataupun tak. Kalau jauh, confirm itu adalah istidraj. Baik, ada lagi soalan? Okey, kifarat ni maksud kifarat ni penyucian. Bukan kifarat ni balasan. Balasan lain. Balasan dalam bahasa Arab dipanggil uqubah. Kifarat ni kita buat dosa, tapi Allah nak hapuskan dosa kita. Maka apa Allah buat? Allah jadikan ujian sebagai ujian ni penyuci bagi dosa-dosa kita. Walaupun kita tak bertaubat pada Allah. Sebab tu walaupun satu duri yang tertusuk, maka dia adalah kifarat. Maksudnya kifarat ni dia adalah penghapus bagi dosa kita. Balasan pula pasal dia buat jahat. Bila dia buat sesuatu benda, contohnya macam kaum Nabi Allah Lut. Okey, kaum Nabi Allah Lut disebabkan kejahatan dia, Allah musnahkan mereka. Kaum Ad dengan kaum Samud sombong dan takabur. Ketika Allah berikan pada mereka kelebihan, akhirnya Allah balas mereka dekat dunia lagi. Dimatikan mereka serta-merta pada waktu tersebut. So beza je dengan perbuatan. Kifarat ni dia buat dosa, balasan ni buat dosa. Cuma kifarat ni dalam bentuk kita katakan dia buat dosa yang mungkin dia dosa yang masih dalam kategori dosa yang tidak diiklankan dosa tersebut. Contoh dosa-dosa yang kecil ataupun dosa yang dia buat dosa yang lampau, kemudian Allah datangkan kifarat. Adapun balasan ni dosa-dosa yang besar, mencabar hak Allah, melakukan dosa yang besar secara terang-terangan, lawan Allah, maka dia masuk dalam kategori balasan. Baik. Ada ya. Ustaz, dalam bab riak Ustaz. Sebab riak ni dia dalam ibadat saja. Jadi kadang-kadang kita rasa macam kita tinggalkan ibadat kerana kita teriak. Jadi apa tip atau ubat pada penyakit riak Ustaz apabila kita ni nak melakukan ibadat depan Okey, sebab tu di sana dalam Islam ada ibadat yang disuruh kita buat secara terang-terangan, ada ibadat yang diminta kita untuk sembunyikan. Semua ibadat dibahagikan pada dua. Satu ibadat jama'i dibuat secara kelompok, kumpulan. Satu ibadat dibuat secara individual. Ibadat berkumpulan ni contoh puasa, zakat, haji, solat berjemaah. Yang ni ibadat ni tak boleh sembunyi. Baik, kita dah sembahyang zuhur. Isteri tanya, dah sembahyang ke bang? Belum. Okey, baik. Kenapa cakap belum? Takut nanti riak. Okey, baik. Tak payah riak. Setakat solat zuhur tak payah riak. Okey, baik. Contohnya dalam bab zakat, tak perlu pun. Apa dia lagi? Kita katakan haji. Dah pergi haji belum? Belum pergi lagi. Orang kata apa, penipu Pak Haji ni. Tengok hari tu dah pergi dah, dia kata tak pergi pula. Tak ke pasal-pasal. So ibadat jama'i ni boleh dizahirkan. Dan biasanya tak timbul soal riak ni. Tak ada orang pun. Okey, baik. Alhamdulillah. Hari ni 1 Ramadan. Saya puasa tau. Saya puasa. Oh, tak ada siapa peduli pun. Engkau nak puasa pun memang kena puasa pun semua orang. So ibadat ni tak ada istilah riak pada ibadat yang jama'i ni. Yang jadi masalahnya adalah ibadat individual. Yang ni yang masuk riak ni. Okey, contohnya berapa rakaat kita bangun malam tiap-tiap hari ke, berapa banyak yang kita sedekahkan, puasa-puasa sunat kita. Sebab tu ibadat individual sembunyikanlah dia kerana dia ada kaitan dengan riak. Adapun ibadat yang zahir ni kebiasaannya dia tak ada hubung kait dengan riak. So dalam bab ni adakah contohnya ada orang nak tinggalkan, katakan ustaz saya tak bangun malam lagi sekarang ni, kenapa? Takut riak. Kalau kau bangun malam, siapa tahu cerita kau bangun malam? Okey, baik. Tak ada siapa tahu pun, kau seorang-seorang aja.
Itulah masalahnya ustaz. Melainkan kalau dia tinggal dekat satu bilik ni. Katakan kita datang awal dekat sini. Datang awal kat rumah ngaji, kelas pukul 9, pukul 8 dah sampai dah, duduk tercongok kat kerusi. Kemudian datang 4-5 orang yang lain. Asal hajatnya nak baca Quran, ataupun dia mungkin dah baca Quran. Bila dah baca Quran, tiba-tiba datang orang yang ramai, dia pun cepat-cepat tutup Quran tadi, simpan. Kenapa? Takut ada yang tu harus dapat pahala lagi kalau dia buat macam tu. Baik. Tapi kalau ada orang buat macam tu, kita tak boleh nak hukum, sebab riak ni bukan tujuan kita belajar buat riak, ujub, sum'ah ni tujuan kita nak pergi test orang ataupun kita nak judge orang lain, tak boleh. Tengok orang baca Quran, riak dah tu. Tak. Riak bukan untuk nak judge orang, tapi untuk diri. So kita saja yang tahu kita riak atau tak riak. Ada orang bila contoh dia datang-datang, ada orang 5-6 orang, dia orang duk bersembang dengan bising. So nak bagi dia orang diam, dia pun buka Quran baca. Bila dia buka Al-Quran baca, mudah-mudahan dia pun baca apa? Qul a'udzu birabbin nas, nak halau setan keluar. Okey. So dia baca Quran, semua orang diam. So itu bukan riak. Itu dia panggil yang lain. Sama juga seumpama anak, seorang ayah ataupun mak ataupun suami ataupun isteri, dia bangun di tengah malam. Bila dia bangun tu, dia ambil air, dia buka air kuat-kuat, dia buka pintu, dia tutup pintu toilet kuat-kuat, gedegam supaya suami dia terjaga. Suami dia jaga, suami dia kata kalau nak solat je lah, tak payahlah dia tunjuk kat orang. Okey, kata suami dia, sebenarnya saya memang nak tunjuk supaya awak nampak dan awak tahu sepatutnya kita tujuan untuk dakwah dibenarkan, dibolehkan untuk riak. Maknanya ada riak yang dibolehkan. Contoh seorang ustaz, bila ustaz ni cerita tentang kelebihan sedekah pompang, tiba-tiba lalu tabung kat depan. Ustaz ni nak buat apa? Okey, baik. Ustaz ni kata tak apalah, nanti riak pula depan anak murid. Tak payah, ustaz kena mula dulu. Okey, so nak tunjuk contoh pada orang yang lain, saya dulu mula ni. Saya RM50, maknanya tuan-tuan mau RM100 masuk. Saya pun masuk duit. Okey, yang tu dipanggil dakwah. Seumpama ayah nak didik anak, isteri, suami nak didik isteri, maka dibolehkan, dibenarkan pada waktu tertentu menunjuk. Tapi kalau kes ditakuti salah faham, orang akan sebut ataupun orang akan mengata ataupun takut kita akan datang penyakit ni, maka kita tinggalkan, itu lebih afdal. So tak semua situasi sama, kena tengok situasi dengan situasi yang lain. Baik. Okey. Kadang-kadang bila kita tengah baca Quran tadi, kita masuk waktu, jadi kita baca Quran. Jadi bila ada jemaah datang, kita tutup Quran. Jadi ada sahabat kata, sahabat Nabilah, sahabat yelah. dia kata bila kita tutup Quran tu, seolah-olah bukan kita nak hilangkan riak dengan manusia, seolah kita riak lah dengan Nabi, dengan tuan pasal apa, Tak. kita menutup Quran tu kerana riak. Okey, tak juga. Itu dia kembali balik pada diri lah. Cumanya ada satu kaedah dalam bab riak ni, dia sebut menafikan riak lah tu. Menafikan riak adalah riak. Apa makna menafikan riak adalah riak? Contohnya lah, ni saya nak cerita ni. Saya ni bukan nak riak ni sebenarnya, tapi saya nak cerita saya baca Quran sehari 1 juzuk. Baik, saya bukan nak riak. Bila dia kata saya bukan nak riak lah tu. Okey, baik. Okey, baik. Tu menafikan riak adalah riak. Okey, dia tak payah sebut pandainya, dia cerita je lah. Biasa saya baca 1 hari 1 juzuk. Mungkin riak, mungkin tak, orang pun tak tahu. Tapi bila dia kata sebenarnya ni bukan nak riak, tapi nak cerita. Okey, baik. So riak lah tu. So kes tadi tu kembali balik pada diri kita lah. Allah lebih mengetahui apa yang kita perbuatkan, dan pada waktu tersebut memang susah nak jaga amalan kita ni. Sebab itulah dalam bab-bab ibadat sunat ni, Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Nabi sendiri cadangkan kita sembunyikan kebaikan kita. Kebaikan kita, melainkan ibadat tu semua orang buat. Pada waktu tersebut kita boleh buat. Tapi kalau kita seorang buat, orang lain tak buat, pada waktu tersebut ada dua. Yang pertama, kalau tak mampu jaga diri daripada riak, jangan buat. Yang kedua, kalau buat tujuan untuk nak dakwah pada orang lain supaya kita jadi orang yang menunjukkan jalan pada kebaikan. Okey, semalam kami baca satu hadis. Hadis Anas bin Malik. Datang satu kabilah Bani Mudhar ke Madinah. Dia orang ni orang miskin yang teramat miskin, pakaian compang-camping, ada yang koyak rabak, kemudian badan kurus keding, muka pucat. Nabi SAW tengok dia orang, Nabi jadi kesian. Nabi naik ke atas mimbar, Nabi berceramah, Nabi kata kita bantu dia orang ni. Baik, jadi Anas kata ada seorang sahabat pergi ambil kain, hamparkan di tengah tu. Hamparkan di tengah, maka orang pertama datang letak duit, letakkan barangan.
Bila dia letak duit, datang orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, penuh barang kat depan. Baik, akhirnya kata Nabi SAW, orang yang mula-mula meletakkan itu, dia dapat pahala yang amat banyak. Sebab dia letaklah, orang lain ikut letak. So menunjukkan, adakah dia nama karya sebab dia meletak depan orang, dia orang pertama letak? Tak, kerana dia nak jadi orang yang menunjukkan kebaikan pada orang yang lain, akhirnya orang ikut dia. Okey, baca Quran tadi, kalau dia baca, mudah-mudahan ada orang lain yang tak baca Quran, dia akan rasa segan dan dia akan baca Quran. Contoh hari Jumaat, saya banyak kali dia bagi tazkirah. Apa korang ingat Quran yang duduk kat masjid ni perhiasan ke? Sebab tak nampak ada siapa pegang pun. So apa nak buat? Kita nak bagi orang turut sama pegang, kita bercakap sekali, kemudian kita buat. Datang, kita pun ambil Al-Quran, kita pun baca. Kemudian orang kedua pula datang, ambil Quran, baca. Kemudian orang ketiga, keempat, akhirnya penuh kat depan tu pegang Al-Quran belaka. So tujuannya untuk tunjuk dan ataupun tapi dia kembali balik pada kita lah. Apa niat kita yang sebenarnya Allah sahaja yang mengetahui. Baik, wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Ada siapa yang minat qad? Tahu qad? Tulisan qad. Ada minat? Dia orang yang seni minat lah. Sebab ada seorang ustaz, dia tanya saya, dia pandai qad. Banyakkan masjid-masjid di Melaka ni dialah yang tulis. Majlis Agama Islam pun dia juga yang tulis. So dia nak buka kelas mengajar menulis qad. Tapi dia adalah peralatan-peralatan dia, tak apa nanti kita akan umumkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.